Dalam Buzzpop hari ini, Ray Fisher mencemuh Joss Whedon Justice League. Dan Aykroyd menceritakan tentang legacy Ghostbusters Afterlife. Dan Colin Trevorrow menceritakan tentang filem seterusnya, Atlantis. Berita pertama untuk hari ini adalah cerita panas ya. Pelakon Ray Fisher yang melakukan Cyborg dalam Justice League mentularkan melalui Twitternya bahawa dia menarik balik statement yang dikatakan ketika acara Comic Con International tahun 2016 di mana dia kata dia support Joss Whedon dan VC-nya untuk memperbaiki Justice League Zack Snyder. So kita tengok tweet dia ni, dia cakap, I'd like to take a moment to forcefully retract every bit of this statement. Apakah statement yang dilakukannya di Comic Con? Jom kita dengar sekarang. Josh is a great guy and Zach picked a good person to come in and clean up and finish up for him. Kalau kau tengok memek muka Cyborg, tengok Aquaman macam stone je, macam Joss Whedon menghancurkan Justice League. So apa reaksi korang kepada Ray Fisher sekarang? You know, boleh lah Zack Snyder dah datang balik nak buat Snyder Cut kan, boleh lah dia cakap Joss Whedon punya version suck kan. Tapi back in 2016 kat Comic Con, dia big up gila babi, kata Joss Whedon punya VC is okay. So what are your thoughts? Pada pendapat aku, ini macam publicity stunt juga for DC lah, sebab dia nak menaikkan apa kita panggil tu, hype untuk Zack Snyder Cut. So bagi aku is maybe a publicity by Warner Brothers untuk buat benda ni, so that maksudnya buatkan orang prepare yang katakan bahawasanya sebenarnya Joss Whedon punya ni suck, so make them more looking forward towards to see the Snyder Cut instead. Tapi pada pendapat aku sendiri, bagi aku Snyder Cut atau tidak Justice League tu Snyder dah cacam berbar lah, because the previous movie yang leading to Justice League is only Man of Steel, and then lepas tu dia buat what we call Batman vs Superman. Cepat sangat without the character Batman. So bagi aku, you jump terus kepada Justice League tanpa develop Wonder Woman first, tanpa develop Lex Luthor first, tanpa develop Martha. I mean, you know, like apa benda ni? Ini sekarang ni dah zaman taubat aku aku tak jadi fanboy sangat Aku dah sedar daripada berapa tahun ni, 1 tahun ke lebih agak lah. Ada dekat 6 bulan kan? 6 bulan setahun jugalah kita tak bercakap pasal gaduh pasal BVS. But untuk penonton di rumah yang tidak arif, sebenarnya pelakon Ray Fisher ni adalah antara ahli-ahli Justice League. Pelakon Ray Fisher yang melakonkan watak Cyborg ni adalah supporter Zack Snyder nombor 1. Sejak Zack Snyder terpaksa meninggalkan projek ni dan ura-ura Snyder Cut mula, Ray Fisher lah yang kata, ya betul Snyder Cut ni exist. Ya betul, aku pernah nampak, and dia 100% percaya kepada vision Zack Snyder. Jadi adakah kepercayaan ini disalah tempatkan? Kepercayaan masa dia cakap dia sokong Joss Whedon the first time tu is maybe diikat dengan kontrak. But I won't blame Joss Whedon or Cyborg to do that kind of thing. Macam Joss Whedon buat cara dia. Of course lah, sebagai seorang pelakon, kau terikat dengan kontrak, kau tak boleh cakap buruk pasal filem kau. So maybe after years, the contract already been nullified because of maybe Kevin Sugihara dah tak ada. And then dia boleh cakap apa saja yang sepatutnya dia cakap awal-awal. Walaupun bagi pendapat aku sendiri, Zack Snyder aku tak apa berkenan membuatkan Universal Justice League ni, tapi ada juga orang yang suka, itu tak mengaku hak dia orang. Cuma kalau nak komen dari segi ni, dari segi tindakan pelakon Cyborg buat begitu adalah macam aku cakap, dia terikat dengan kontrak ataupun just a publicity stunt yang Warner Brothers longgarkan supaya nak hype untuk orang tengok Snyder Cut. Ya, maksud dia sanggup membunuh dia punya cerita lama tu, mata-mata kata Snyder Cut ni best lah. Tapi kalau orang macam aku, maybe aku akan 50-50 lah. Ada ke tak apa, tak ada pun tak apa. Yang penting Michael Keaton mana, aku tengah tunggu. Aku rasa memang benda-benda ni semua ada kontrak binding. Kalau macam kau rasa tak puas hati pun, kau tak boleh cakap
openly dekat press apa semua sebab nanti kena kat career kau balik. So kau kena professional lah. Kau kena diam-diam, kau tak boleh retweet pun pasal tu, kau tak boleh bagi tahu pendapat kau. Kau kena simpan sendiri. Tapi apabila dah keluar sana dekat apa semua, ini jap lah kau nak hantar ke apa semua kan sebab dah ada fans masing-masing kan. Tapi betul lah cakap Puan tu. Benda ni sebenarnya Justice League pun tak patut keluar untuk jadi filem nombor 3. Nombor 3 untuk DCU. Memang tak patut pun. Dia nak tiru Marvel. Tapi dia tak nak buat character development untuk each movie for each character yang yang main character lah. Lepas tu kau kelang kabut, tiba-tiba lepas Batman vs Superman terus Justice League. Cuba kau buat develop Wonder Woman dulu, Aquaman dulu, The Flash dulu, lepas tu baru Justice League. So kau tak payah nak cramkan semua pengenalan dekat dalam Justice League. Semua dah rugi banyak masa dah. Kau nak kena The Flash dulu. Kat dalam Justice League pun nak kena The Flash, nak kena Aquaman. So benda tu dah masa. Tengok macam Avengers. Semua ada movie masing-masing, semua orang dah kenal. So terus nak tengok action je. Ini Justice League kau kena dalam tu nak introduce The Flash, introduce Wonder Woman, apa semua kan. So kat situ je dah ni. Tapi sebab Warner Bros punya sistem dia nak kejam Avengers kan. So dia kelang kabut kat situ lah. Situ pun dah salah. So macam mana diorang nak repair balik semua ni? Flashpoint dia nak repair balik semua macam ramban ni apa semua. So dengan banyak multiverse, so nanti diorang nak explain pun senang. Kalau macam katalah Justice League tak best, apa semua best. Tapi diorang nak buat timeline lain macam X-Men nak buat timeline lain. So apa explanation nak buat timeline yang best dengan timeline tak best? Kau buat Flashpoint rupanya ada timeline yang best. Macam Joker apa semua kan. So dia punya explanation senang kan, kita ada Flashpoint. Pada akulah, aku faham juga posisi Ray Fisher sebenarnya. Pasal visi utama ataupun visi asal Zack Snyder adalah dalam filem JL tu kita dapat tengok origin story Cyborg dan juga a little bit of The Flash. Terlalu banyak babak yang kita nampak dalam trailer ataupun di sebalik tabir yang Zack Snyder dah tunjuk dekat Vero bahawa sebenarnya ada scene yang Ray Fisher jadi American football player, ada scene yang mak dia accident. So actually filem JL tu is also origin story kepada Cyborg. Cuma dalam versi Joss Whedon, dia potong all those storyline sampai dia jadi macam set robot je. Dia jadi macam emo robot yang gaduh dengan ayah, tak nak dengar cakap ayah. Lepas tu pergi join member-member ni pergi adventure. I understand his position because aku rasa masa dia baca skrip pun dia kata, wow, storyline ni bagus. Ni macam star making role untuk aku nak masuk Hollywood. Unfortunately, bila dah jadi tragedy Zack Snyder, Joss Whedon take over, semua line-line dia, semua babak-babak best dia kena potong. Hopefully kita akan tengok dalam Snyder Cut nanti, tahun depan di HBO Max. Apa pendapat korang tentang pengumuman yang Snyder Cut akan diriliskan di HBO Max, dan adakah korang rasa ia akan redeem ataupun sebagai a point of redemption kepada fan-fan Snyder selama ini? Tapi bagi pendapat aku as a non-Snyder fan, dia keluarkan HBO Max ni macam nak suruh orang tengok HBO Max. Itu satulah. And then second, bagi aku macam like what you say just now ni, yang pasal apa ni, Ray Fisher terasa teruja bila dia baca skrip yang Snyder buat. Tapi bagi aku, kalau kita bandingkan dulu apa yang DC pernah buat, ingat tak Suicide Squad? Dia nak tunjukkan origin orang macam-macam dalam satu movie. And the thing is, Snyder Cut is 4 hours, right? Dia orang kata. And then actually BVS pun actually 4 hours juga. Dalam 6 jam macam initial cut is 4, tapi Snyder nak sambung jadi at least 6, macam The Falcon lah, 6-8 jam. Okay, so now we know why Joss Whedon did that. I think we know because gila kau orang nak tengok sampai 4 jam movie yang akan end up vibe macam Suicide Squad. Ini aku punya prediction lah. Because you know how Snyder work. Dia dah sentuh BVS macam tu. So apa bukti ataupun apa keyakinan yang dia tak akan buat benda yang sama yang dibuat dalam BVS dalam Justice League selama 4 jam. Ia adalah satu penantian menyiksakan untuk melihat filem macam tu.
Macam aku, bila kali kelima tengok baru fanboy aku keluar pada kepala otak tengok BBS, aku jadi gila cakap kenapa aku suka filem ni. Even kawan aku yang perempuan aku bawa, ada pun jadi gila dalam tu. Ya, kenapa lah kau buat aku tengok cerita menyesal aku. So bagi aku, Snyder Cut is what we call is just untuk memuaskan hati siapa yang suka Snyder punya vibe. Just because ada certain fan di sini. Tapi bagi aku, kebanyakan DC fan marah sebenarnya pasal BBS ni kan. Even myself pun after tengok pun marah. So bila kau nak kata kau reader Snyder Cut, aku tak hype tak apa. Aku just nak tengok what you can deliver. Are you going to prove me wrong? Or you are just the same? So maksud aku tak boleh salahkan Joss Whedon juga. Sebab dia buat macam tu sebab dia faham. Okay, kalau penonton nak tumpukan, penonton biasa nak menumpukan 4 jam tengok benda ni, gila apa? Mesti diorang jadi gila. So actually by the cutting the thing, maybe dah selamatkan sedikit JL ni. Asyik kalau tak cut, mesti orang kata menyampah lah DC. Nanti apa saja yang keluar daripada Warner Brothers, orang fan biasa akan chop, lebih baik aku tengok Marvel. So actually Joss Whedon mesti dah anticipate benda tu. Dari segi mengkatkan benda-benda yang nonsense tu. I mean, fan, as a DC fan, siapa-siapa saja fan yang suka benda tu, maybe okay sebab they read comic book. They can fill in the gap, fill in the information yang tertinggal dalam 4 jam Justice League tersebut. Tapi untuk audience biasa, macam mana? Because you must know that in the end, diorang masuk buat movie ni sebenarnya nak buat duit. So, kalau diorang tak dapat mengembangkan sayap franchise diorang melalui filem ni, so apa gunanya? Takkan diorang nak spend duit just untuk buat suka-suka short sendiri pasal fandom kita, betul tak? Kita pun sebagai DC fan, kita nak share kita punya kesukaan ni dengan orang ramai. So, kalau benda kesukaan tu tidak di-conveykan cara yang betul kepada fan audience biasa ni, so it will not tak function lah kau buat movie ke apa kan. So bagi aku, like what Duan cakap, set up everything first, pelan-pelan, jangan nak kayuh Marvel ke apa. You have your own strength DC, you own all of your character. Marvel time tu tak own dia punya character. So relax, you have Michael Keaton at your side actually, tapi kau tak guna. Okay, itulah pendapat aku. For me in the end, Snyder Cut is just a thing that I just want to see what you have to offer. Kalau apa yang aku cakap betul, then Joss Whedon actually buat benda yang betul. Dan bagi aku, pendapat Cyborg tu, pelakon Cyborg tu, hanyalah sebab kecewa dia punya peranan dalam tu di-cut. Tapi dia tak mementingkan fan-fan lain punya perspektif lah bagi aku. Hanya kerana dia punya, macam aku cakap tu, kemungkinan dia punya scene di-cut yang buatkan dia tak boleh nak go forward lagi dalam Hollywood sebab scene tu kena cut. Itu saja pendapat aku. Actually, dalang di sebalik kegagalan DCEU setakat ini bukanlah Zack Snyder. Itu satu benda penting untuk kita admit. It is actually CEO Warner Bros, iaitu Kevin Tsujihara. Kevin Tsujihara lah eksekutif yang cakap kita kena rush project ni, kita kena keluar juga hujung tahun ni, just because dia nak bonus dia untuk Christmas. Awesome. Satu. Nombor 2, dia lah yang kacau, puppeteer yang kacau behind the scenes. Sebenarnya David Ayer pun tak dapat final cut untuk Suicide Squad. Sebab tu Suicide Squad tu cacar marbar, bro. You know, the rumor is orang yang cut second trailer Suicide Squad, syarikat agensi tu yang menghabiskan the final cut yang kau nampak dekat sinema. So that's why lepas Snyder Cut dah berjaya akan keluar dekat HBO Max ni, movement pula nak kata release the Ayer cut because diorang nak tengok VC Ayer. And actually filem David Ayer lagi senang pasal tak CG semua dah siap, tinggal nak cut je. And cut dia dah ada. Cuma Tsujihara tak puas hati. Dia tengok kejayaan Guardians of the Galaxy, aku nak lagi banyak colours, aku nak banyak lagi lagu rock. Lepas tu aku nak buat benda ni poppy macam Marvel, aku nak berjaya macam Guardians. So yeah, Kevin Tsujihara is to blame for all the problems that Warner Bros and DCEU has had in the past. Sekarang Tsujihara dah kena buang kerja pasal ada skandal main dengan pelakon buat jadi perempuan simpanan, dan suruh studio-studio hit semua ambil pelakon tu berlakon dalam filem sampai dia berlakon sebagai extra dalam Ocean 8. So Tsujihara is gone. Sekarang DC Films di bawah diterajui oleh Walter Hamada yang mula menempa kejayaan di Hollywood dengan Conjuring Cinematic Universe.
So kita dah nampak Shazam, Aquaman, the first to hit 1 billion, Wonder Woman. Ini sejak Walter Hamada take over, kita nampak DC film semula berjaya. And hopefully dengan Flashpoint akan membawa kepada lebih banyak kejayaan. Duan, anything to say before we go to the next news? Aku ada disagree sikit dengan Wan pasal Joss Whedon menyelamatkan Justice League. Tak ada. Joss Whedon buat lagi teruk lagi ada Joss Whedon tu. Joss Whedon bagus, tapi dia tak semua orang boleh tackle certain ni lah kan. So macam dia dia boleh tackle Avengers tu, dia berjaya. Avengers nombor 2 dah nampak dia dah turun sikit. Tapi Kevin Feige dah pasal benda tu. Sebelum jadi tu dia dah cut Joss Whedon. Terus dia bagi dekat apa nama? Ross Brothers kan. Tu terus jadi power. Russo Brothers ya. Russo Brothers. So Joss Whedon pun dia punya style pun tengok sama. Kau boleh nampak apa dia punya signature masa kat dalam Justice League tu. Bagi aku Joss Whedon dah rosakkan lagi Justice League tu. Okay, sebenarnya Zack Snyder pun sebenarnya dia bagus. Kalau dia tak bagus tak ada dia boleh bentuk masa 300 dengan Watchmen. Cuma dia punya task tu dah dibagi oleh Warner Bros untuk buat Justice League. Macam mana pun kau nak buat Justice League juga. Jadi filem nombor 2 untuk DCU ni. Nombor 2, nombor 3 kan. So satu task tu dia macam mana dia kena perah dekat otak dia. So apa yang come out tu dekat dekat tu, tapi bila dah masuk campur Joss Whedon, kau nampak tak Batman jadi sampah. Batman tu jadi pak lawak. Batman dekat dalam betul. Batman masa kat dalam Batman vs Superman tu kau nampak memang cool gila. Broody memang ganas gila. Dia tak goyang langsung dengan Superman. Superman tu boleh jentik dia matilah, dia tak goyang lah. Siap-siap tanya Superman, do you bleed? You will. Kau tengok Batman Justice League, boleh pak lawak. You talk to the fish lah, apalah. Apa macam bodoh, lawak bodoh dia. Aku tengok apa benda Batman. Mana Batman yang ganas dia semua suka ni? Dalam final battle kan, bila dia tengok banyak yang Parademon kan, dia nak kena curi pistol Parademon baru boleh dilawan. Macam loser je. Patut. Batman kalau kau tengok dalam komik ke dalam animation ke dalam movie, dia tak pernah goyang dengan siapa lah. Lepas tu aku first nampak Batman silip macam tak ada function. Lepas dia nak kena, lepas tu semua orang macam tak takut dengan dia lah. Batman ni patut walaupun dia manusia, semua orang takut dengan dia. Semua goyang dia. Superman pun takut gila dengan dia sebab dia boleh come out dengan something yang orang tak terfikir. Apa-apa jadi dekat dunia, multiverse ke multiverse, end up last sekali Batman ada punya jawapan. Macam mana nak settlekan dia ni sendiri. Dia seorang je boleh settlekan semua. Tapi Batman dan Justice League jadi pak lawak bodoh apa yang Joss Whedon ni. Itu bagi aku tak setuju kawan. Joss Whedon bukan elokkan Justice League lagi, rosakkan lagi. Tapi tak bermakna yang syarikat ni pun boleh redeem balik. Aku tak tahulah, tak pasti kena tengok lah. Cuma yang aku rasa syarikat ni dia balik pada asal Snyder punya style dark dan Broody, lepas tu ada dark side semua kan. Itu je lah. So dia tak boleh nak redeem sangat lah sebab Justice League pun semua terlampau awal untuk semua orang. Tu je lah. Okay, aku nak bagi konteks. Aku maksud aku Joss Whedon menyelamatkan Justice League ni ialah maksudnya kalau Snyder Cut tu keluar, persepsi orang lagi teruk kepada Justice League. So dengan Joss Whedon membuat begitu, bagi pendapat aku lah, actually dia membuatkan Justice League tak flop teruk sangat. That's what I mean lah. Menyelamatkan tu ada benda macam ni lah. Tak say daripada kau tenggelam jatuh, kau terapung. Bagus, alhamdulillah. Marvel lah ke langit lah. Tu maksud aku. Yalah, situasi dia lebih kurang macam Solo lah, a Star Wars story. Kita dijanjikan dengan versi super awesome oleh Lord and Miller. Lepas tu Kathleen Kennedy boleh tendang dia orang. And then kau ambil director yang kau bagi aku gaji, aku buat lah. Walaupun Ron Howard ialah okeylah pengarah yang berwibawa, tapi dia bukan Lord and Miller. So betul, pada aku situasi Snyder Whedon ni untuk Justice League je sama macam Solo. We were promised so much. We were promised something so mind-bendingly awesome, but studio eksekutif menyebabkan, di sebalik tabir menyebabkan kita tak dapat apa yang kita dijanjikan. So bagi aku kita boleh conclude bahawasanya
in Hollywood now, there will be a term of executive ataupun ketua yang lead project lah. Either it's gonna be a Kennedy or a 5G. So Sujihara is a Kennedy, right? Am I right? I mean Kathleen Kennedy, not John F. Kennedy. Yeah. Betul. Aduh, kesian betul lah Justice League ni. Aku minat Batman kot. Oh. Okey, jadi berita kedua malam ini adalah satu daripada tunjak utama kepada franchise Ghostbusters, pelakon Dan Aykroyd mengatakan bahawa filem sequel Ghostbusters Afterlife yang bakal keluar tahun depan boleh menyambungkan legasi Ghostbusters untuk generasi baru. Ketika diwawancara oleh majalah Entertainment Weekly baru-baru ini, Aykroyd berkata bahawa walaupun pelakon Harold Ramis, satu daripada tunggak utama kepada Ghostbusters, meninggal pada tahun 2014, namun watak ini tidak dilupakan dan kita boleh rasa Harold Ramis ni in every scene of Ghostbusters Afterlife nanti. Quote dia adalah, ini ketika dia menceritakan tentang Jason Reitman, anak kepada pengarah Ivan Reitman yang mengarah Ghostbusters dan Ghostbusters 2. Jason Reitman is passing the DNA of the first two movies directly to the new generation. It is just a lot of fun to see these terrific young actors slinging the old Cadillac around and having the equipment in their hands. The story that develops from that is scary and funny and heartfelt, and also funny. And it fits into the possibility of more follow-ups with this group and with others who wants to join in. Aykroyd juga menambah bahawa Harold Ramis will be very well represented in the new film. I can tell you that. He's very honorably represented. Kalau korang tengok trailer Ghostbusters Afterlife teaser yang pertama yang keluar tahun lepas ataupun awal tahun ni, ada beberapa Easter eggs yang menunjukkan bahawa budak-budak ni, kanak-kanak ni actually ialah cucu kepada Egon Spengler, iaitu watak yang dilakukan oleh Harold Ramis. Pada pendapat aku, ini adalah petanda bagus sebab what we call, instead of we got the Ghostbuster yang older female version yang jadi tak berapa bagus in such a way, sambutan tak berapa bagus. Now we see that this is a direct sequel, macam dia cakap, a direct sequel from the Ghostbuster itself. Bagi aku benda ni bagus sebab this is how you respect the past, and also you bring it to you pass the baton to the future people untuk lead benda yang baru. Ya, jangan jadi apa jadi dengan Star Wars, kau pass baton salah, benda tu jadi cacar menebal, lepas tu kau pass balik ke belakang. Okay, so in this kind of thing, aku tengok agak teaser trailer dengan trailer analysis of the Ghostbuster punya trailer baru. So ada satu sus mengatakan actually budak perempuan yang pakai spek tu adalah cucu kepada Igor. And then lepas tu what we call it, kat tempat tu nama dia mining Shander mining tau. And then dalam filem Ghostbuster yang pertama, dia cakap bahawasanya Shander ni ada satu cult yang memuja ghost-ghost. Itu dalam Ghostbuster, the first Ghostbuster lepas tu bila dia beritahu semua benda tu, so I think this is the continuation of that. Sebab kalau kita tengok dalam trailer tu, tak asal-pasal tempat tu kat bawah ada banyak ghost. So spekulasi mengatakan, teori yang dia buat ialah Igor sebenarnya lepas retire pergi kat situ nak kaji tempat tu betul-betul. Tapi maybe sebab dia tak tahu apa jadi dengan the old Ghostbuster, dia tak tunjuk lagi. Tapi research macam terbantut. And then lepas tu kat situ lah kita nampak banyak Ghostbuster punya barang-barang. Mungkin Igor bawa semua barang-barang tu untuk research lah kan. And then lepas tu Paul Rudd yang dalam the new movie is actually a fan of the Ghostbusters yang dulu-dulu. So lepas tu dia kata dia sana sebagai seismic punya specialist nak kaji kenapa tempat tu yang tak ada gempa bumi, tak ada apa, suddenly boleh ada reaction macam gempa bumi. So I think this is a very interesting development sebab kau nampak semua easter egg yang dalam tu, macam buku tu susun straight. Kau nampak easter egg Igor, spek mata yang budak tu pakai sebiji macam Igor. And then semua benda-benda yang apa kita panggil tu, barang-barang dia sebiji ghost trap ke apa, semua ada kat situ. So aku rasa excited, macam ni lah kita nak you respect the past and passing the baton properly. Tapi dia tak tunjuk habis-habis lah. And then lepas tu ada banyak lagi easter egg yang bagus, macam contohnya masa gempa bumi tu,
then ada satu scene di mana semua dia tunjuk the keymaker, semua kunci-kunci tu bergerak. Itu maybe easter egg kepada reference kepada yang zaman Ghostbuster pertama. Kan ada 2 gatekeeper untuk yang the monster yang ghost yang besar kan. So maybe the guy is one of the gatekeeper, and then the mother Carrie Coon, lakonan Carrie Coon tu juga adalah salah satu gatekeeper tersebut. So mungkin perkara yang sama akan berulang. So diorang ni pula yang akan stopkan benda tu dengan mengkaji balik dia punya datuk punya teknologi untuk melawan balik hantu tersebut. And then like we say, we know that it's a fact yang kadang-kadang kalau cucu dia akan ikut perangai datuk dia in such a way. So that's why they choose the grandchildren to become the carbon copies of their grandfathers. Ini salah satu benda yang bagus juga diketengahkan lah. Tu saja pada pendapat aku. Tapi satu benda yang aku nak, Slimy mesti ada. Lepas tu dengan Marshmallow Man tolong buat appearance. Tolonglah, walaupun tak logik, Marshmallow Man aku nak tu. Okay. Tuan? Okay, bagi aku ni bagus. This the third Ghostbuster, the actual third Ghostbuster lah sebenarnya. Memang betul lah. Dia betul. Dia yang the previous Ghostbuster yang SWC female semua tu kira multiverse lain lah kot. Tak tahulah macam dia nak explain benda tu. Maybe. So aku masa Ghostbuster, masa perempuan punya tu, aku macam asal Ghostbuster nak buat perempuan kan? Kenapa benda macam nak kata ribut bukan ribut, sequel bukan sequel. Tak tahu benda arah tuju, tak tahu. Semata-mata nak agenda, nak jalankan agenda SWJ dia semua tu kan. So macam masa tu dah lah film Ghostbuster pun ada. Lepas tu macam diorang dah down lah. Lepas tu bila diorang nak redeem balik, lepas tu dia kata ni the actual sequel from the second one, which is memang bagus lah bila tengok dia punya line up pun dah tak ada perempuan. Kita bukan seksi tapi kita nak true to the source kan. Tak perempuan, lepas tu ada tunjuk semua scene baju tu. Lepas tu kita dah tahu memang ni cucu Iko apa semua. So memang rasa macam ini the right things to do lah. Betul lah. Lepas tu kalau dia kata masa Iko punya appearance tu ada, aku rasa idea diorang buat CGI ataupun aku nak tahu macam mana dia nak Iko ni dalam cerita tu memang dah mati ke? Cara Dan Aykroyd cakap tu, kiasan dia tu basically maksudnya Harold Ramis tak datang balik sebagai Egon Spengler, cuma cucu dia ada dan barang-barang dia ada. Maknanya confirm dia dah mati lah dalam cerita tu. Bukan cuma mati, dia macam mati nak cakap yang Harold Ramis tak datang balik, tapi you can still feel Harold Ramis in the movie. Pasal so kita akan explore movie ni melalui cucu dia. Aku hopefully macam diorang buat explanation yang beritahu yang Harold Ramis memang dah mati. Buat scene lah kan, sebab macam mana aku nak sambung lagi watak tu dah tadi kan. Buat satu scene yang macam salute to the ni, lepas tu kita masuk anak cucu dia apa semua lah kan. So teori Brazil aku ialah kematian dia akan berkaitan dengan benda underground tu juga. So maksudnya dia cuba nak solve the mystery menyebabkan kematian. Lepas tu dia punya kematian tu tunjuk pada starting kan. Kalau tu sonok. Lepas tu kalau lepas ni diorang nak hala tuju Ghostbuster ni nak ke mana, aku rasa kalau New Generation, kalau korang pernah tengok dulu ada kartun Extreme Ghostbuster tau. Ghostbuster Extreme. Yang orang kalau diorang nak ke arah tu pun kurang arah tu pun dah okey sebab semua line up dah baru. So macam kalau nak pass the pattern tu, malah kita ni explanation pasal lama. Maksudnya nanti nak ada line up baru, kalau kau nak ikut storyline Extreme Ghostbuster tu pun rasa okey sebab tu nampak lagi dia macam catchy semua lah kan. Kalau nak ikut lah, kalau ada lain buatlah ada lain. Aku rasa yang the female Ghostbuster dulu yang diorang buat SJW tu, yang diorang label SJW, it's actually boleh connect juga sebab kalau kita tengok after credit scene of the female Ghostbuster, right, kan dia ada the black woman dia tengah-tengah main dengan dia punya oscillator ke apa nak cari frekuensi. Dia suddenly dia dengar satu frekuensi dekat dimension lain cakap pasal monster yang tu panggil dia. Monster nama Zulu kan. Apa nama monster dah aku lupa lah. That particular monster. So bagi aku, kalau dia nak connect balik, so maksudnya dia dalam, kalau nak jadikan cerita lah, dalam Ghostbuster yang nombor 3 ni, Afterlife ni,
it's something happen yang buatkan empat orang ni tak dapat nak solve. So the only way is the female datang untuk tolong juga. I mean kalau kau nak buat connect macam multiverse lah. Aku sendiri tak payah. Tu dah tak payah lah. macam Power Rangers weh, panggil ramai-ramai. Kau pergi Padang, Power Rangers panggil ramai-ramai. Yang versi 90-an pun datang, versi 2000 pun datang. Ultraman semua. Itu lagi teruk tu, bagi balik perempuan tu. Dia orang nak lupakan, kau suruh panggil balik. Tak, bagi aku boleh kalau nak buat connect kan. Tapi itulah, dia nak tak nak. Tapi idea tu cool lah bro. Kalau yang versi kartun Extreme Ghostbusters pun mari sekali mamak wheelchair tu datang. Oh, nanti jangan. Allah, saya berbuat. Tapi bagi aku maybe teori Brazil ni betul lah kot. Maybe ego mati masa nak solve ke. So dia akan buatkan dia ada 3 lagi kawan dia rasa sedih dan mungkin nak tolong. Mungkin disebabkan ego mati nak solve tu, 3 orang tu maybe dah broken hearted dan berpecah, tak jadi Ghostbuster lagi. Tapi bila dia tengok cucu ego ni mula terdetik nak solve benda tu juga, so dia nampak ego punya bayangan dekat budak ni. So itu yang buatkan 3 orang the original Ghostbuster datang tolong dia orang. That is a very emotional connection story kan. They need to pay me man kalau benda ni keluar. So and then one more thing, instead of aku nak tengok Slimy, aku nak tengok Marshmallow Man, aku nak think song original please play. Tolong. Ghostbuster kan. Jadi berita terakhir untuk malam ini ialah pengumuman minggu lepas bahawa pengarah Jurassic World Dominion, Colin Trevorrow, bakal memulakan projek baru Atlantis di Universal Pictures. Colin Trevorrow seperti kita tahu sekarang tengah busy memulakan produksi Jurassic World Dominion bersama Universal Pictures. Sejurus selepas itu, dia dah ada the next project dah. Colin Trevorrow akan bekerjasama dengan Universal Pictures untuk filem Atlantis. Berdasarkan cerita oleh Trevorrow dan Matt Charman, skrip untuk filem Atlantis akan ditulis oleh Dante Harper. Dante Harper ni, untuk mereka yang tak tahu, adalah penulis skrip bagi adaptasi manga All You Need Is Kill yang akhirnya menjadi filem sci-fi aksi Tom Cruise, juga dikenali sebagai Age of Tomorrow. Kelainan projek Colin Trevorrow ni adalah di mana lokasi Atlantis. Kalau kita tengok filem-filem sebelum ni, Atlantis dekat Bermuda Triangle lah, Atlantis dekat laut mana lah. Untuk projek Colin Trevorrow ni, Atlantis ialah sebuah benua yang hilang di Indian Ocean antara Afrika, India dan Oceania. Dan Atlantis, bandar legenda ini adalah sebuah multicultural civilization with its own advanced technology. Gila, work though. Represent diversity tu. Projek ini telah diilhamkan oleh Trevorrow sejak tahun 2018 lagi, tapi because dia ada projek untuk Jurassic World Dominion, therefore dia buat Jurassic World Dominion dulu. In the meantime, production designer Kevin Jenkins sudah bekerja keras untuk buat R&D dan membina dunia ini sebelum skrip siap. Okay. So, aku agak teruja bila aku dengar lokasi dia lain daripada lain. Dia bukan dalam Bermuda Triangle tapi di Indian Ocean antara Afrika, India dan Oceania. Dan line ni especially, multicultural civilization with its own advanced technology. Rasanya macam filem animasi Atlantis tahun 1999 je oleh Disney tu, yang Mike Mignola terlibat. Apa pendapat korang tentang pengumuman bahawa Colin Trevorrow akan buat projek Atlantis selepas dia habis Jurassic World Dominion? Inilah salah satu cara untuk dia mengubati kesakitan dia apabila tidak dapat direct episod 9 untuk Star Wars. Nangis je. Disebabkan je lah Kathleen Kennedy fucked up. So bagi aku ini benda yang bagus lah, sebab I think with Atlantis maybe dia boleh mengeksplore lagi banyak kreativiti dia instead of being what we call that being restricted by superior like Kathleen Kennedy
as producer-producer yang atas sebab dia masukkan studio dia sendiri kan, metronom. So this is what we looking for. Macam kita dapat tahu based on apa dia punya vision untuk episod 9 yang dia visionkan dalam Star Wars tu. Dia punya konsep art betul-betul best, betul-betul menarik, Rey dengan double bladed lightsaber. So I think in Atlantis yang dia nak buat ni, dan lepas tu dia kata dia bagi pendapat dia sendiri nak membuatkan Atlantis ni bukan di Bermuda Triangle ataupun mana-mana teori-teori yang lain. So ini macam kita membuka satu lagi apa kita panggil ilmu pengetahuan untuk tahu apa di manakah Atlantis ni sebenarnya berada. Macam okey ni pendapat orang ni, pendapat orang ni. So bila dibuat dalam movie, dia membuka minda banyak orang tau pasal benda ni. Sebab firstly kita duk cakap pasal Atlantis, ada orang kata Atlantis ni dekat Bermuda Triangle, sebab tu bila tenggelam Bermuda Triangle tu banyak berhantu. Tapi kalau terbang tak lalu berhantu kot. Ada orang kata sebabkan radiasi zaman dulu kan, teknologi dia kata teknologi Atlantis bagus. So sebabkan dia tenggelam, radiasi tu masih ada, kapal terbang semua tak lalu. Tu teori Brazil yang agak bagus juga. Dan lepas tu ada orang kata pula teori daripada orang putih mana cakap Atlantis ni sebenarnya dekat Kepulauan Melayu. Tapi lepas tu dia tenggelam tu jadi pulau-pulau tu. Tapi kalau di sini ada satu lagi benda yang agak menarik Sebab dulu aku pernah terbaca ada satu blogger ni. Blogger ni in 2013 dia tulis. Dia suka menulis Dan dia ni is like not to say more Islamic kind of person. Tapi dia macam dia gunakan benda-benda berkaitan Islamik diterjemahkan dari segi logik dan dari segi logik dan juga bukti-bukti sahih lah. Sebab dia cakap juga sebenarnya surah Yasin ni maybe refer to Atlantis, punya peringatan kepada orang kat Atlantis. Sebab kalau kita tengok ada lagi satu cerita pasal Atlantis ni dari segi I think during the 1920 ada orang buat psychic punya reading, yang betul-betul psychic punya reading. Dia kata bila dia communicate dengan Atlantis punya remaining kat situ, dia kata sebenarnya Atlantis ni memang advance, memang apa. Ini psychic reading kalau orang nak cari dengan aku just bagi tahu apa yang aku baca lah semualah. Dan dia katakan kenapa runtuh ialah sebab bila diorang start buat human sacrifice to another god. Dan lepas tu bila this kind of blogger cakap, oi ini connect dengan apa yang surah Yasin cakap, a bit by bits lah. So bagi aku macam it's kind of logic juga sebab if you can see it's based on many kind of civilization. Kebanyakan dia runtuh apabila diorang mula buat human sacrifice. Like you see Aztec, like you see ada tamadun semua kan. So Atlantis maybe share the same fate that diorang dah advance sangat sampai kan maybe diorang buat benda tu maybe just for fun or just to please something else. So I really hope that Colin Trevorrow try to explore this kind of mystical thing yang tak pernah lagi orang explore. Orang cakap pasal cacatan Greek, cacatan apa, tapi cuba tengok cacatan agama-agama lain ke, cerita-cerita lain ke kan. Dan explore that kind of psychic reading yang dia buat oleh siapa nama orang tu, nanti aku bagi tahu lah, bagi link. Because the psychic reading like very detail, very apa, tapi because dia psychic reading, so you know in term of scientific, diorang time tu tak dapat nak buktikan bahawa Muhammad ni betul ke cakap dengan spiritual atau apa. Tapi dari segi apa dia cakap tu, ada kena-mengena dengan apa yang Plato duk tulis pasal Atlantis, apa yang cerita-cerita lain cakap pasal Atlantis. So I really hope Colin Trevorrow use that kind of material untuk terjemahkan juga dalam cerita Atlantis je, so that we don't only see what Disney interpretation of Atlantis. We didn't not only see what Aquaman interpretation of Atlantis, but we see what Colin Trevorrow punya vision berdasarkan apa teks-teks atau kajian-kajian yang orang dah buat. Dan juga sebabkan aku percaya dia akan buat macam ni sebab you know he's a very avid Star Wars fan. Even episode 9 pun aku dia explore macam wow, this is another kind of Star Wars story because dia nak namakan episode 9 The Duel of the Fates. Aku macam shit. So bagi Atlantis ni bagi aku explore lah benda lain juga. It's a very good thing juga sebab bila dia kata Atlantis sebenarnya berada di Indian, bukan dekat ni. So that's mean mungkin dia ada baca catatan-catatan lain yang mengatakan Atlantis tu berada kat situ. Personally aku amat berharap bahawa filem ni akan boom dan berjaya di box office. Pasal dah lama, aku rasa dah dekat 20 tahun kot Hollywood tak ada genre action adventure. You know, kita banyak tengok filem spy, filem kereta, Fast and Furious. So aku miss the feeling of like old history adventure macam Indiana Jones,
macam Stargate, macam The Mummy versi Brendan Fraser tu. So I feel kalau Atlantis ni berjaya, dia akan membawa balik vibe adventurer ni kepada box office dan hopefully akan ada banyak lagi filem-filem adventure. Although bila aku baca komen yang bahawa Atlantis ni multicultural dan ada teknologi, aku takut dia akan macam animasi Atlantis Disney daripada tahun 1990-an, 1999 dulu. Could it be a rip-off? What do you guys think? Duan? Kalau tanya aku, sebenarnya Atlantis ni dah banyak kali Hollywood usik kan. Daripada dulu lah kan, memang recycle lah. So bila dia buat Atlantis ni, aku ingatkan kira Disney live action Atlantis yang tu, sebab Disney kan suka buat live action punya kartun lama. Ingatkan ini kalau bukan, maksudnya dia kena buat benda lain. Tapi Atlantis semua orang dah tahu. Dia nak buat pasal apa? Dia nak pasal Atlantis tenggelam ke? Atau semasa zaman kegemilangan ke? Dia nak buat pasal apa? Kita tak tahu lagi kan. So satu lagi, Atlantis ni semua orang dah tahu dia apa, dia macam dia bagus, lepas tu God murka, lepas tu dia tenggelam semua. Macam Buan juga, aku ada terdengar cerita pada kawan aku lah, dia ni rajin baca lah. Atlantis ni pun macam ada terkena dengan sejarah-sejarah Islam juga. Rupanya, tapi ni just teori-teori yang dengar lah. Atlantis ni tenggelam kan. Tapi masa dia tenggelam tu adalah at the same time, masa tu zaman Nabi Nuh. So Nabi Nuh time tu Allah muka dia tenggelam kau semua. Lepas tu Nabi Nuh selamat. Masa tu lah Atlantis tu zaman. Dia connect tu memang cantik. Kalau dia usik benda tu memang cantik. Sebab kau ingat balik, masa tu Atlantis kat mana, kat Greek. Nabi Nuh kat mana. So masa tu masa kejadian tu ada, ni memang aku cerita lah kan. Ada seorang selamat ke apa tak. Lepas tu bila dia terapun, dia ternampak satu bahtera besar lalu. Tu maksud Atlantis dah mati semua lah. Kalau dia usik tu menarik jugalah kan. Tapi benda tu betul-betul aku tak tahu, tapi macam ada connection juga. Masuk akal juga. So kalau dia nak usik adventure semua okey juga. Cuma sebenarnya kau kena come up with something new. Sebab Atlantis semua orang dah tahu dah. Kau kena come up with something new. Apa benda special Atlantis dia lagi orang dah tahu dah. Okey, dia apa advance teknologi dia betul. Lepas tu tenggelam tu dah habis. Apa benda lagi menarik pasal Atlantis ni? Sebab aku recycle banyak kali. Kalau kau benda-benda lain yang lebih misteri, yang kau connectkan banyak-banyak benda yang berkait ni, macam mind blown. Aku rasa angle tu dah ada tau. Bila something new tu dah ada. Bila dia cakap bukan dekat Rome, bukan Greece, bukan dekat Bermuda Triangle. Bila dia cakap India, Afrika, Oceania, imagine kalau Atlantis tu bukan orang kulit putih. Sebenarnya kulit gelap-gelap. Tapi logik juga kulit putih tu sebab Hollywood yang pegang. Kalau ikut zaman dulu, starting semua kulit pun gelap je kan. Masa Arab tu betul. So aku rasa interpretasi ataupun adaptasi Clouding Trevorrow nanti akan menunjukkan bahawa Atlantis tu sebenarnya ialah kota yang yang gah pada zaman dahulu dan bukannya oleh orang kulit putih tapi orang kulit hitam, orang India, orang Afrika. That would be fucking awesome weh. Tapi dia punya apa? Vision itu memang ke arah tenggelam juga ke last kali? Ke macam mana? So far dalam artikel tu dia tak bagi tahu sama ada from the point of view of zaman moden ataupun zaman Atlantis tu dan akhirnya end of the movie dia tenggelam. Kita tak tahu lagi. Kita cuma tahu yang Atlantis bukan di Bermuda Triangle ataupun dekat Greece ataupun Rome, dia sekarang dekat Afrika dan ada teknologi. So multicultural. Those are the only three things yang kita tahu. Wan? Okay, lagi satu aku nak tambah baru aku teringat. Aku terbaca juga satu artikel dulu kan Colin Trevorrow kata dia nak buat dekat antara India, Afrika dan Oceania punya tempat Atlantis tu kan. Yeah. Okay, and then Atlantis also have a very good technology, advanced technology. Kalau nak ikutkan sebenarnya 45 juta tahun dahulu dekat bahagian utara India ada kesan radiasi yang amat kuat tau. Yang menyebabkan ada orang katakan bahawasanya kitab Mahabharata yang Hindu pegang tu actually menceritakan pasal perang nuklear zaman dulu. Di mana kalau ada satu dia kata banyak sami-sami naik Vimana. Vimana tu actually macam spaceship yang dia orang letak untuk lawan Arjuna ke apa semua dah. Dan lepas tu dia kata ada mamat tu hero
bukan hero lah, dia guna satu kuasa yang menyebabkan api naik sampai ke langit. So it's like a nuclear power yang buatkan banyak perang orang mati. So I think that's what happened 45 million years ago berdasarkan apa kitab Mahabharata cakap, the connection dengan apa yang kajian sains cakap. So I think maybe he refer to that tu as macam dia kata okay, Atlantis advanced technology. Maybe dia kata ni ada cerita pasal zaman dulu 45 juta tahun dahulu dah ada perang nuklear kan, because of this kind of finding yang saintis nampak. And then back also for the religious punya scripture, macam Duan cakap Nabi Nuh dengan ni. Kalau kita tengok pun ada yang aku dengar yang ustaz-ustaz cakap, dia kata cuba bayangkan daripada zaman Nabi Isa atau zaman Nabi Muhammad sampai sekarang berapa ratus tahun, teknologi kita macam mana? Daripada mungkin pada padang pasir, daripada macam tu, macam grup dah ada komputer, dah ada apa, maybe 1000 tahun punya jarak. Daripada Adam sampai Nabi Nuh 1000 tahun juga. Takkanlah tak ada teknologi yang berkembang power kan. So tapi because bila teknologi berkembang power, kata apa jadi dengan manusia? Manusia lupa, manusia buat benda-benda pelik-pelik. So that's why bila dari segi spiritual, bila Tuhan suruh Nabi Nuh benda bahtera, bayangkan benda bahtera yang besar tu orang boleh gelak. Orang kata apa kau gila benda bahtera, aku mungkin boleh bina spaceship tapi tak cakap dalam Quran macam tu kan, atau dalam Bible macam tu. So maksudnya kalau dia orang boleh gelak kenapa Nabi Nuh bina bahtera, boleh gelak ramai. So kita dah tahu macam tanya dia orang boleh buat benda lagi bagus daripada benda tu. So I think kalau macam Tuan cakap, kalau dia connectkan semua benda ni dari segi sejarah, fakta sains, fakta psikik tu apa, semua benda-benda ni jadi satu, I think Colin Trevorrow telah menggunakan apa yang George Lucas guna untuk buat Star Wars. Dia ambil semua culture-culture yang bagus ni untuk menceritakan satu cerita yang ada kaitan dengan dunia kita. Kalau George Lucas buat A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away, tapi Colin Trevorrow menggunakan sejarah dunia tersebut untuk menceritakan satu cerita yang kena-mengena dengan mitologi kita, dengan culture kita, yang masih misteri tapi dia explore dengan cara lebih kreatif. Excited ni. Tapi bagi aku, teori aku kalau nak bagi lagi best, dia jangan cerita pasal Atlantis tenggelam tau. I think it's better like in one movie dia buat double. Satu cerita zaman sekarang orang tengah cari, satu lagi cerita apa yang berlaku pada zaman tu. Dia cut. So at the same time, in the end cantum in such a way masa dia tenggelam ke apa. My heart will go on. Macam Titanic je ni. Ada kena oh shit. Ada macam ni kan. Lepas tu adalah orang cakap kan, nak tenggelam lah tapi tak dengar. Tak apa. Lepas tu dia pun nangis. Check. Ada Celine Dion dekat Atlantis. Okay, untuk penonton di rumah yang tidak arif, sebenarnya di sebalik tabir ni, Colin Trevorrow dibuang kerja daripada mengarah filem Star Wars The Last Jedi ataupun Star Wars Episode 9. Jadi agak ironik yang projek seterusnya oleh Colin Trevorrow adalah adaptasi Atlantis. Macam dia nak cantas je. Macam dia tahu Disney nak buat Disney live action kan. Dan eventually Disney akan terpaksa buat Atlantis kan. Dia buat dulu Atlantis. Dia macam, ambil kau Disney, ambil. Apa pendapat korang tentang teori Brazil aku ni? Betul. Eventually Disney akan buat juga Atlantis punya remake live action eventually. Tapi bila dah buat jadi, Disney aku rasa ni mesti dia push juga lagi cepat ke apa, aku tak tahulah. Akan jadi macam tu. Ya, bagi aku dia macam Jungle Book lah. Jungle Book versi Andy Serkis dengan Jungle Book versi Disney kan. Tapi Disney buat dulu. Tapi Colin Trevorrow pandai. Dia terus macam, before you do, I do first. Lepas tu nanti bila let's say Colin Trevorrow dah set high, bar yang sangat high, so Disney macam I cannot top that because we have a Kennedy over here. He's keep on bothering us. You're right Colin. Itulah, tapi bagi aku Disney akan terikat dengan versi animasi tu. Betul. Kalau dia nak adaptasi macam mana pun, dia still kena guna design Mike Mignola, dia still kena ada karakter macam Milo dan karakter-karakter German, French semua tu kan. So imagine ni Trevorrow nak snipe, nak checkmate Disney sebelum Disney buat adaptasi tu. Disney boleh gali kubur menyesal aku. Okey, lagi satu macam yang Nick cakap tadi, aku nak sentuh sikit pasal genre action adventure yang lama tidak dieksplor oleh Hollywood. Asyik-asyik cerita spy, asyik-asyik cerita kereta sampai berapa punya kereta punya cerita kan. Dan lepas tu action adventure yang kita dapat sekarang macam Star Wars atau apa telah dihampakan lah.
So bagi aku bila Colin Trevorrow ada full control pasal genre ni, it's like 90s, 70s George Lucas try to prove a point to Hollywood back. Macam kita tengok dulu mula-mula Hollywood ada cerita macam Flash Gordon, cerita macam Space Adventure semua. Sekali during the 70s semua cerita cowboy. Dia cerita macam drama pukul 7 kita lah. Cowboy, gangster, love story, cowboy. Itu memang confirm boleh buat duit. Sebab tu bila kita pergi balik ke perspektif Hollywood, kalau dia terlampau pentingkan investor, aku rasa kalau pentingkan duit untuk nak buat duit sahaja, dia punya mentality, maka teknologi tak berkembang, kreativiti tidak berkembang. Maka kat situ sajalah berputar-putar. Tapi bila ada orang macam George Lucas ni bagi satu impak maksima kepada Hollywood, orang sedar, we actually can make more money in that with new innovation. I mean, it's still revolve around money, but in a very good way lah, because we also can explore new thing, at the same time make money. Same macam apa yang kita bincang semalam pasal James Cameron. Dia pun menggunakan mocap yang baru yang bagi impak maksima kepada Hollywood. Saya fikir, ini kita boleh buat ni. So I think Hollywood every time must need a person like George Lucas punya mind untuk membetulkan kembali mereka ke jalan lurus dan benar untuk apa tujuan Hollywood diciptakan. Selain daripada hanya buat duit saja. Kalau buat duit saja, baik kau jadi banker, kau boleh buat duit jalan kaki. Tapi Hollywood, you are playing with things. You need to explore new stuff to make what we call industri filem ni bagus. Kan? So jangan asyik-asyik try to the trap that we are in now. Malaysia now is drama pukul 7 sahaja. You are Hollywood, try to explore new things, new stuff. And then tolonglah jangan melahirkan banyak lagi Kennedy ya. Tolonglah melahirkan banyak lagi 5G. Supaya semua kalau macam Atlantis baru ni maybe 10 years akan datang, dia nak reboot balik ke tak adalah jadi benda-benda pelik-pelik kan. But I really hope Atlantis gonna be like a very continuation, ada sequel lain macam Avatar ke apa. Because we really want to see what Colin Trevorrow bila dia dapat betul-betul satu benda dia pegang 100%. Macam Jurassic World still terikat dengan IP-IP lain kan. So kalau Colin Trevorrow aku nak tengok, kalau dia jadi macam sebiji macam George Lucas, sebiji macam James Cameron, apa dia akan buat? Okay. Aku setuju pasal dalam dunia Hollywood zaman sekarang yang penuh dengan cinematic universe dan franchise dan reboot dan sequel dan spin-off, kita perlukan benda fresh. Walaupun Atlantis ni dah diadaptasikan berkali-kali dalam 100 tahun sejarah Hollywood sekarang, but at the same time reinterpretation ataupun menaikkan kembali genre baru iaitu genre action adventure dengan satu cerita yang original is what Hollywood needs exactly. We don't need more superheroes, we don't need more franchise atau sequel atau reboot atau spin-off. We need original stories that can create big weekends at the box office. Jadi itu sahaja untuk episod malam ini. Terima kasih kepada Duan dan juga Wan Muhammad untuk contribution diorang kepada episod ini. That's all for now. Jumpa lagi di dalam episod Buzz Pop hari ini di hari lain. Majulah fandom untuk negara. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzz Pop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.